Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa kurubina wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khafin ila khafin min ladun adama ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi hadirina wal likulli kafatin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma yassir wa la ta'ansir. Fa inna taysira kulli 'ansir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimulakan yang kasih Imam Masjid
Jami' Bukit Pasir, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat merempuh dan masuk di dalam bulan yang penuh barakah. Disebut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang sangat hebat. Itu sebab Rasulullah ada sabdanya, kalaulah umatku tahu, kalau boleh sepanjang tahun Ramadan. Karenanya Ramadan itu tandanya kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Tidak ada umat lain yang menerima bulan yang sebegini hebat. Disebut bulan penuh keampunan, bulan penuh barakah. Itu sebab kalau orang sebut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, jawablah Allahu Akram. Karenanya Allah lah yang memahami. Satu-satunya ibadah, ya, beberapa ibadah lain juga, tapi rukun di dalam rukun Islam, satu-satunya ibadah yang malaikat tak kira pun. Yang mengira hanyalah Allah saja. Karenanya Allah tahu terlalu sangkingnya sayang kepada umat Muhammad, sehingga Allah nak uji pada hamba-hambanya bagaimana melakukan ibadah. Karenanya Allah kata, wa huwal azizul ghafur. Aku terlalu sayang kepada umat Muhammad. Kalau boleh, jangan seorang pun masuk neraka free of charge. Tapi masuknya neraka kita ini kerananya kita mungkir janji dengan Allah. Tapi Rasulullah pohon pada Allah, wahai Allah, apa hebatnya aku di sisimu? Maka apa kau hendak? Rasulullah dia tak nak ke welfare ke mbah banglo ke apa tak. Tapi Rasulullah minta apa? Seluruh umat aku masuk syurga. Itu yang Rasulullah pohon. Seluruh umat aku masuk syurga. Tapi kita ini dosanya banyak, sahabat. Itu sebab diberi kunci khas. Diberi kunci khas nak berdoa dengan Allah. Supayanya kita ini tidak ada dosa. Dirakamkan jelas dalam kita mana kita solat. Dah mohon ampun dengan Allah pun minta padam dosa. Tapi kita baca macam ribut. Kadang-kadang tak baca. Di situ terakam satu doa yang dihapuskan terus dosa kita. Tapi kita baca terkocoh-kocoh dan tak faham kadang. Ada kalanya tak faham. Ketika mana doa yang terlalu kerap kita baca. Ketika mana dalam solat. Kita pun berdoa pada Allah. Rabbighfirli. Ampuni aku ya Allah. Warhamni. Rahmati aku ya Allah. Dah mohon ampun. Mohon rahmat. Kerananya satu-satunya rahmat ini kita masuk surga. Bukan kerana ibadah solat itu. Kerananya rahmat. Itu sebab masuk saja ke rumah Allah. Apa yang kita mohonkan? Rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Makna yang paling mudah, ya Allah, tunjuki aku pintu syurga. Karena masuk syurga dengan rahmat. Itu sebab pertama itu rahmatnya banyak. Kerananya Allah hendak kita masuk syurga. Wajburni, lengkapkan, cukupkan aku ya Allah supaya aku tidak melarat. Warfa'ni, tinggikan akan darjatnya. Warzuqni, beri rezeki. Wahdini, berilah kami hadiah. Wa'afini, mohon afiah, bukan sehat. Mohon afiah. Apa afiah? Afiah adalah untuk kita
beribadah pada Allah. Ramai orang sehat tapi tidak afiat. Kelapa sawit 1 tan dan sekali jalannya naik. Kalau 1 tan tu pelik lah, tapi tandan lah. Sekali cocok je dia boleh naik. Sehat sebabnya. Kalau dia demam dia tak kuat. Sehat. Tapi tidak afiat. Kerananya apa? Kekadangnya rumah tu sebelah aja. Surau atau masjid. Tapi tak mampu nak menaiki tangga surau atau masjid itu. Kerana tiada afiat. Kita minta dengan Allah afiat. Minta dengan Allah ketika mana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ujungnya apa sahabat? Wa'fu anni. Apa wa'fu anni? Mulanya Allahumma ighfirli, ampuni. Wa'fu anni, maaf juga. Sama juga dari segi dasar. Tetapi kalau Allahumma ighfirli masih terkesan apa dosa yang kita lakukan. Ada lagi dosa, nampak lagi. Kalau curi ayam jago nampak, tapi dah diampuni. Kalau dulu curi ayam jago tapi dah diampuni. Tapi kalau kata wa'fu anni, dulu curi ayam jago, dia tak tahu. Sebab dah dipadam oleh Allah. Itu sebab sahabat, di dalam bulan Ramadan ni, pasti malam akan berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'anna. Dia ampuni dosa ni dah tak ada bekas. Kalau lah putih-putih melepak, tak ada bekas. Walaupun ada dosa. Saking sayangnya Allah dengan kita. Tapi kita baca bulan Ramadan saja. Time tarawih pula tu. Para ulama tasawuf mengajar pada kita supaya di dalam waktu siang ini bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yuk nak 100 kali pagi, 100 kali petang atau sepanjang masa siang hari. Cumanya berbeda waktu mancik saja malam, masuk saja malam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kerananya Allah itu karim. Mohon dengan Allah. Bukan itu saja. Apabila sudah memasuki, selepas kita solat tarawih, maka kita berbanyakkan bertauhid dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyakkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Apabila menjelangnya nak subuh saja, nak subuh hadir, mungkin pukul 4, pukul 3, pukul 4, pukul 5, maka berpindahlah zikirnya. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Seluruh malaikat waktu subuh itu, kerana Allah itu subuhun, semuanya bertasbih, semuanya memuji, semuanya memuji-muji akan umat Muhammad yang berpuasa. Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia saja yang tidak memuji umat Muhammad. Apa dia? Tuba li ummatin Muhammad. Beruntunglah umat Muhammad, untunglah umat Muhammad, tak henti-henti. Tuba li ummatin Muhammad. Untung umat Muhammad. Kenapa? Banyak dosanya, tapi Allah ampuni juga. Dalam bulan Ramadan, buat satu sikit je, 10 sen dia bersedekah. Umpama 1000 sen. 1000 sen berapa? Sebab gandaan mula 70. Bulan Ramadan kalau kita infak, kita melakukan ibadah, 70 dikira mula. Hingga berapa? Wallahu a'lam. Ulama kata sampailah ada 1000. Kenapa? Menjurus kepada satu ayat Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Sebab dari situ lebih baik 1000 bulan disebut.
1000 bulan. Jadi digandakan ibadah pun juga 1000. Terus bila Lailatul Qadar? Bila Lailatul Qadar muncul? Kalau orang yang memahami as-siyam, tiap malam dia kata Lailatul Qadar. Tak pernah miss dia melakukan ibadah. Kerananya apa? Ayat saja dah sebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Marbutah itu berbaris bawah. Menunjukkan apa? Fa'il. Yang mengarahkan supaya kita ini carilah, hayatilah, fahamilah Lailatul Qadar itu. Surah Hayati. Lepas itu Allah Ta'ala tak sebut Lailatul lagi, tapi Allah menjurus hak dia untuk memberi kepada kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Huruf berbaris depan. Apa fungsinya huruf berbaris depan? Huruf berbaris bawah apa fungsinya? Belajar mukaddamah. Alif di atas alif, bawah i, alif depan bawah a, i, u. Alif berbaris alif di atas a, alif bawah i. Alif depan u. Huruf alif atau setiap huruf berbaris atas fungsinya apa? Ini pahami sama. Setiap huruf berbaris atas adalah perintah Allah untuk kita lakukan ibadah. Mudah. Setiap huruf berbaris bawah perintah Allah untuk kita mencari ilmu, menuntut ilmu, fahami ilmu. Tuh, huruf baris bawah. Itu sebab Al-Quran murut turun huruf berbaris bawah. Kalau huruf berbaris depan, hak mutlak Allah, tak boleh jas. Tak boleh kompromis, itu Allah punya. Jadi kalau Lailatul itu Allah punya, yang nak berikan kepada kita bila? Anytime. Ditafsir oleh para ulama mufassirin. Surah Al-Qadar disebut setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Dia melakukan ibadah, tak ada yang lebih, cumanya makin lama makin kuat dia. Kita tak hari pertama mungkin masjid atau surah melimpah ruah sebelum Covid. Sekarang ni orang kurang. Dah ada rapat-rapat. Kalau jarak pun tak penuh, ni rapat lagi tak penuh. Kalau dahulu sebelumnya Covid, hari pertama, hari kedua melimpah ruah tak? Kerana belum faham lagi apa yang dinamakan as-siyam. Ini kita. Jadi bagaimana melakukan ibadah puasa? Kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, kosong ni. Pelajarilah dan hayatilah akan setiap hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah dia juga sabdanya. Setiap hari itu ada malam Lailatul Qadar. Setiap hari. Tiap-tiap hari ada malam Lailatul Qadar. Tinggal kita je nak ambil macam mana. Rasulullah sabdakan, barang siapa yang mendirikan solat ba'diyah 4 rakaat, solat isya, ba'diyah isya 4 rakaat, umpama ia melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ditanya 4 rakaat straight ke apa? Depend pada kita lah, sebab kedua-duanya ada. Tetapi hadis yang kuat daripada kita Imam Syafi'i, 2 rakaat 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam, tidak ada tahiyat awal, straight aja. Kalau ada tahiyat awal serupa isya, maka Rasulullah tegah. Serupa dengan witir. Kalau kita buat macam solat maghrib, Rasulullah tegah. Bukan itu caranya. Jadi non-stop lah, straight aja. Tetapi abdulnya solat sunat itu 2 rakaat 1 salam. Kalau boleh 4 rakaat 1 salam, solat tarawih 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 5 kali settle. Boleh. Tak ada kan? Tapi tak ada kan? Tetap 2 rakaat 1 salam juga. Kerana itu yang abdul. Dan hari ini ramai yang telefon saya. Ustaz, kalau solat tarawih itu doa iftitah baca ke tak? Kenapa? Imamnya laju. Oh. Tak apalah laju, tak apalah. Tapi janganlah 23 minit tu 7 minit. 23 rakaat 7 minit. Ada tak? Ada. Dah diviralkan. Dah tahun bila saya tak tahu. Tunjuk anu.
Solat tarawih 7 menit. Dah tengok. Dia baca macam saya tak faham apa dia buat. Kerana tak memahami apa hakikatus solat lagi. Jadi kaedahnya, kalaulah kita memahami solat itu selepas takbiratul ihram adalah doa iftitah, kalau dia faham, tak akan tinggalkan doa iftitah. Tidak terangkat sesuatu solat itu tanpa doa iftitah. Wah, pelik pula. Kenapa? Barang siapa ketika mana Rasulullah solat, tiba-tiba sahabat dia membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat saja Rasulullah tanya, siapa yang baca tadi? Ana ya Rasulullah. Subhanallah. Dan Rasulullah kata apa? Aku lihat pintu rahmat terbuka luas untukmu. Terbuka luas. Terangkat solatmu kerananya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Allah menyambut hambanya yang memohon. Tak baca? Tak pun, dia pun bukannya rukun solat. Boleh ke Ustaz tak payah baca? Wis kono karep mulah. Arep bocor gelek kuwe. Yang ini kesuwen solat tarawih. Apa maksud tarawih? Suruh rehat-rehat, tapi kita rush. Betul. Salat tarawih maksudnya rehat. Tapi solatnya macam mana? Kemeringet. Lepas solat kalau tak ada jelaburan, ngeregal balik. Kerana apa? Pecut. Dah ke-20 dah lebih dah. Pulurannya wis disediakne purung. Tak tahu bahasa sini, saya tak tahu. Apa bahasa Melayunya apa? Kalau makan lepas tarawih apa namanya? Murih. Murihnya ada ke tak? Kalau tak ada, marah. Tarawih ini tak ada murih pula. Dah disusun. Kumpulan ni 5 orang bawa, 5 orang ni bawa, 5. Kenapa tak buat hari ada kuliah ni orang ni bawa nasi biryani, besok nasi ambeng, besok ganti-ganti, kan lagi bagus. Taklah Ramadan. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah. Kalau kita fahami Ramadan, dah banyak cerita bulan Ramadan ni begini dan begitu dan sebagainya. Tapi saya nak bawakan Ramadan untuk permulaan ni sahabat. Sucikanlah diri kalian sebelum kalian melakukan ibadah asyam. Akan terbantutlah ibadah puasa kita selagi kita tidak tebus diri kita ini untuk melakukan ibadah. Pastikan kita melakukan puasa dalam keadaan suci. Kerana Allah Maha Suci. Lakukan ibadah tanpa bersuci, Allah tak akan pandang kita. Nak solat, pastinya kita berwudu. Tak wudu, solat boleh? Tak boleh. Baca Al-Quran, tak wudu boleh? Boleh. Tapi kita pegang, berdosa. Begitu juga dengan puasa. Puasa nonong itu tak ada benda. Tidak kita berwudu. Allah telah firmankan, qad aflaha man tazaka. Untung orang yang sentiasa menyucikan diri dia. Tak kira apa pun ibadah. Makanya hanya bulan Ramadan 2 perkara wajib kita buat. Bulan Ramadan. Pertamanya adalah pastilah puasa. Wajib. Keduanya adalah dia 2 je yang wajib. Solat ya wajib, tapi luar Ramadan wajib juga. Keduanya adalah menebus diri kita ini, nak melakukan ibadah. Puasa ini, apa dia? Dengan berzakat fitrah. Bersihkan jiwa kita ini di depan Allah dalam keadaan tenang. Dalam keadaan kita suci, kerana dah ditebus, dah difidyahkan, dah dizakatkan diri kita ini. Itu sebab para ulama telah memberi pesan bagi kita. Sucikanlah dirimu ketika mana puasa di awal Ramadan. Awal Ramadan tu bila? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Tapi malang. Dah sebulan 30 hari puasa, tak bersih-bersih jiwa dia. 1 Syawal baru bayar zakat. Punya ramai yang bayar zakat fitrah diri dia di bulan Syawal. Sedangkan zakat fitrah hanya boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan.
buka kitab mana-mana pun. Tapi oleh kerana syarak menetapkan bahawa waktu wajib untuk membayarnya adalah kalau tak bayar berdosa. Ada apa namanya? Masa kecederaan berapa minit? Nah, gitulah kalau main bola. Ada masa kecederaan. Kecederaan masa bila orang nak bayar zakat selagi imam belum naik mimbar. Boleh bayar lagi. Bolehlah diterima, tapi ampas. Kerananya orang nak melakukan ibadah, pastikan menyucikan dirinya dulu. Baru lakukan ibadah. Barulah dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Wa huwal azizul ghafur. Kerana dia tahu hanya Allah Maha Suci. Aku kena suci untuk melakukan ibadah asyam ini. Tapi ini jarang nak ditekankan. Dah 10 hari, dah 20 hari, hari ke-20 baru nak tebus diri dia. Fitrah dia baru nak disucikan. Habis puasa pertama hingga puasa ke-20 tu macam mana? Tak ada wuduknya, tak ada penyuciannya. Kan Allah dah sebut qad aflaha man tazakka. Untung orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Bagaimana? Kalau solat kata Allah wa zakara asma rabbih fasalla. Berzikirlah terlebih dahulu sebelum solat. Sudahkah kita berzikir? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah, berpegang kepada kalimah ini. Sebelum solat, sudahkah kita berzikir la ilaha illallah? Tapi kita main belasah juga. La ilaha illallah tu bagaimana nak baca? Baca bagaimana? Mengikut matnya tu macam mana? Yang kita main belasah saja. Ini yang dah saya terangkan lepas. Dah ke belum? La ilaha illallah. Jangan dibaca pendek sekiranya single. Kerana itu hukum yang disebut tabariyah. La pertama itu 6 harakat wajib, kurang dosa, salah lah tu. Kalau nak pendek secara tabariyah, baca digandengkan. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Dua-dua boleh. Itulah hukumnya. Kalau single macam orang azan, la ilaha illallah. Aduh. Tak ada. La ilaha illallah. La-nya panjang. Itu sebab kalau qamah, la-nya pendek, qamahnya tak terangkat. Ini jaga-jaga Bilal. Jangan qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak diangkat oleh Allah. Sebab dia single. Maka bacalah la ilaha illallah. Barulah betul. Sebab dia ada hukumnya. Kalau nak 2 rakaat kena double 2 kali. Bagi sahabat yang dirahmati Allah, ada masa untuk kita menyucikan diri. Fadilat Ramadan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba melihat akan dia sehari bulan, ya, melihat anak bulan, maka mengungkapkanlah, maksudnya hari pertama berpuasa, maka ungkaplah alhamdulillah hamdalillah, alhamdulillah hamdalillah. Dan selepas itu kemudian dia membacanya surah Al-Fatihah 7 kali. Maka diafiatkan oleh Allah daripada sakit matanya. Dan kemudian pada dirinya akan disucikan untuk melakukan ibadah asyam atau puasa. Maka kalau hari pertama kita semalam dan alhamdulillah hamdalillah, baca Fatihah 7 kali. Ini dah lepas lah. Kalau malam semalam dapat bersama saya, tempat tu bersama saya, alhamdulillah. Ya. Dan bacalah siang hari itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Berapa banyaklah? Pagi dan petang. Apabila waktu maghrib sampai, maka ditambahnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sudah separuh malam, maka banyakkan kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Apabila kita dah tahajud waktu nak subuh, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war. Mudah saja. Tapi jaranglah kita nak bawa.
Cuma bawa kita bacanya selepas solat tarawih dihimpunkan saja. Ada baca tak lepas solat tarawih? Ada Jadi ini kalau boleh dihafalkan. Ke sahabat yang dirahmati Allah, moga Ramadan inilah Ramadan yang berjaya untuk kita. Kerananya selama dah 2 tahun kita Ramadan untuk solat tarawih kita berjarak-jarak. Sekarang ini kita dah mengikut sunnah Rasulullah. Ya. Kita solatnya rapat, moga mendapat berkat. Kenapa rapat? Sebab itu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Dalam bulan Ramadan juga jangan lupa kita perbanyakkan berselawat. Kerananya peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan perlu kita hayati dari hari ke hari. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, ketika mana kita ini bersahur sahabat, ya, Rasulullah pun sebut juga, sekiranya kita terlalu haus di dalam bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Ikut para ulama, maka bacalah 5 perkara. Membaca istihadzah, basmalah, istighfar, selawat dan syahadah, lantas membaca surah Al-Kautsar 3 kali. Tiupkan di tapak tangan, lalukan di tenggorok kita, supaya kita tidak terlalu haus. Dan sekiranya kita terlalu lapar, sama juga, sapu di tenggorok dan sapulah di perut dan berbicaralah. Hari ini kamu diuji oleh Allah, maka taatlah kepada Allah. Moga-moga kita mendapat berjaya. Kerananya syar'i, tahap biasa orang awam ini solat puasanya adalah menahan lapar dan dahaga. Lainnya dia belasah juga. Itu sebab kita banyakkanlah berselawat. Dan orang yang sentiasa berselawat ini, sahabat, kalau boleh, ini para ulama pesan dengan kita, supaya kita ini tidak jatuh miskin. Ketika mana waktu duha, matahari naik, hadaplah matahari itu. Oh, kan dah macam orang Jepun pula menyembah matahari dia tu. Hadaplah matahari, maka bacalah 1000 kali selawat Jibril. Akan naiklah segala apa urusan kita, makin naik rezeki, makin naik, yang tak boleh ditahan seperti matahari itu. Bacalah selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, seperti mana selawat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada 5 orang Nabi yang membaca selawat ni. 5 orang Nabi. Pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Keduanya adalah Nabi Allah Ibrahim. Ketiganya Allah Nabi Allah Hidir. Yang keempatnya Nabi Allah Musa. Yang kelimanya adalah Rasulullah sendiri. Nabi Musa sampai minta dengan Allah, ini Muhammad ni siapa ya Allah? Ini adalah Nabi akhir zaman. Dia banyak istimewanya. Boleh tak aku jadi umat Muhammad? Dia Nabi tu. Boleh tak aku jadi umat Muhammad? Kamu akan jumpa nanti satu hari, kata Allah. Sebab Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Memang benar dikabulkan apa yang Allah tunaikan janji. Hajat Nabi Musa nak tengok Allah. Hajat Nabi Musa nak tengok Allah. Tapi Allah kata engkau tak akan boleh tengok aku. Nanti engkau akan tengok. Melalui siapa? Muhammad. Maka benarlah ketika mana interaksi Rasulullah dengan Nabi Musa. Macam mana Allah yang dah melihat, Rasulullah yang dah melihat Allah ketika Mi'raj di Sidratul Qudus, terpandangnya, kagumnya bagaimana tak boleh diungkap. Maka bila sampai di langit ke-6 tu Nabi Musa kata, engkau sini Muhammad. Maka direnung dan ditenungnya mata Rasulullah ini terpandang akan wajah Allah. Bijaknya Nabi Musa. Engkau naik lagi lah, minta kurang lagi. Kerana tak puas dia memandang Allah. Suruh naik lagi, minta kurang lagi. Kurang lagi 5, turun. Tengok lagi, naik lagi. Turun lagi, sini lagi, minta kurang lagi. Sebab Nabi Musa melihat mata baginda Rasulullah kerana nak melihat Allah melalui. Sebab mata Rasulullah lah yang memandang Allah. Itu sebab betul lah kata Allah, engkau akan melihat melalui Muhammad.
Nabi Muhammad lah, baginda Rasulullah. Maka dilihatnya mata Rasulullah itu akan terpandang wajah Allah. Itu sebab berulang-ulang sebanyak 9 kali. Itulah qit'ah pada kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 9 qit'ahnya kalimah-kalimah Allah. Itu sebab basmalah adalah kehidupan kita, kehidupan manusia yang kita kena faham. Jadi sahabat, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ampun dan maaf salah silapnya. Kerana Ramadan baru nak bermula, lakukanlah sebaik mungkin. Mohon ampun dan maaf, doakan saya sahabat. Kerana pada 5 hari bulan saya akan dimasukkan ke hospital ni insya-Allah. Dan mungkin pembedahan akan berlaku pada 6 hari bulan. Doakan akan kesejahteraan. Guru saya berpesan, sampaikanlah risalah baginda Rasulullah sehingga di hujung nyawa. Bermaksud sampai kita menutup mata. Jadi doakan supaya kita dapat bertemu lagi insya-Allah. Jadualnya tiap-tiap hari Ahad. Jadi Ahad mendatang, kalau diizinkan Allah, ya, kesehatan saya pulih, saya akan teruskan untuk kuliah kali kedua insya-Allah, ya. Pada 11 saya bilang ke 12 gitulah. Sebab saya mungkin discharge. Doktor dah bagi guide. 5 masuk, 6 pembedahan, 7 boleh discharge. Dia kata sekiranya tidak ada apa-apa komplikasi. Jadi doa daripada sahabat-sahabat, ya, dan mohon ampun dan maaf. Akhirnya, ayo kita beristighfar ke hadirat Allah. Moga Allah ampuni dan terima ibadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin walimin la yamliku li nafsihi dara wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau kariha al-kafirun. Dan Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا سيدي يا محمد إنا توسل بك إلى ربي. اللهم فاسع فيه في القضاء لكل حاجات وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana ighfir 'anna 'adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar ya Allah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lillahuma fina wa la ma'ana wa la yanba'una shaki wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musinina wa qasirana li amadina kullabi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li hadza astaghfirullah lazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.